Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah, yang dihormati lagi dikasihi ahli keluarga saya, isteri, anak dan juga cucu, yang dihormati lagi dikasihi ibunda, adik-adik saya, sahabat-sahabat, kawan-kawan jauh dan dekat. Mudah-mudahan kita sekaliannya ada dalam kebaikan dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ambil kesempatan berdoa untuk adik saya Salmiyah, Adinda Salmiyah, supaya sabar menghadapi ujian Allah kerana sedang dirawat di hospital. Mudah-mudahan cepat sembuh, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Muaz, seorang sahabatnya, itu Muaz. Wahai Muaz, datang sekejap kepadaku. Datang sekejap. Lalu Muaz datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, inni uhibbuk. Aku sayang kepada kamu wahai Muaz. Rasulullah panggil Muaz lalu mengatakan, aku sayang kepadamu ya Muaz. Inni uhibbuk. Kalaulah Nabi sayang dekat kita, kalau dia kata macam tu lah, kalau dia tak, mana kalau dia kita hidup sama dia lah, zaman dia, Allah alangkah betuahnya. Nabi sendiri kata kat kita, amat betuahnya hidup kita dan hidup seseorang itu jika Nabi kata dekat dia macam tu, kata berdepan. Maknanya lebih besar, lebih maknanya daripada segala apa yang ada. Sama ada pangkat kita, harta kita dan apa yang kita miliki. Jika kita dapat kasih sayang Nabi itu lebih dari segala-galanya. Nabi sayang kat kita. Suatu hari di akhirat kita akan jumpa Nabi, minta syafaat Nabi. Kemudian Nabi pula bukan jenis orang yang suka berpura-pura. Kita ni manusia, kalau kata aku sayang kepada kamu ni, kadang-kadang ada yang ikhlas. Tak nafikan, ada yang ikhlas. Ada yang sayang tu ada makna lain. Dapat sesuatu benda, dia sayang lah. Tak dapat, melayang lah. Itu tabiat kita manusia. Tapi Nabi dia tak bukan macam tu. Nabi dia bila disebut, dia tak pernah berpura-pura, dia memang kata sungguh. Kerana Nabi adalah ucapannya, cakapnya adalah cakap yang benar. As-sadiqul masduq. Cakap yang benar. Mana inni uhibbuka ya Muaz. Aku sayang kepada kamu ya Muaz. Mana cakap-cakap yang benar. Tidak ada di sebaliknya. Karena itu, kata ulama, mereka mengambil istinbat, dapat keluarkan satu hukum daripada hadis ini. Kita kalau sayang pada seseorang, kita boleh sebut. Kalau kita sayang pada seseorang, kita boleh sebut. Kita panggil dia, kita sebut. Dan kadang-kadang kita kena sebut. Kalau anak kita sayang, semua kita sayang anak kita. Kemudian kita tengok anak kita seorang ni, kita dalam ramai tu, kita tengok dia macam
menyenangkan hati kita sikit. Semua anak kita sayang, kan? Tapi kita boleh panggil seorang. Kita panggil seorang, panggil main depan kita. Orang lain tak tahu, pasal orang lain tak ada. Kita sebut, ayah sayang kepada kamu. Sayang kepada kamu. Tak salah. Jadi hak lain pun anak, hak lain pun panggil juga. Ayah sayang kepada kamu. Panggil seorang-seorang. Walau pada masa orang lain tak tahu. Kita dengan dia. Muaz tadi pun Rasulullah panggil seorang dia. Orang lain tak tahu. Isteri kita jika kita sayang, kita boleh panggil, abang sayang kepada kamu. Begitu juga yang lain-lain. Tak salah. Abang sayang kepada kamu. Ayah sayang kepada kamu. Kalau anak, sembahyanglah rajin-rajin, mengajilah rajin-rajin. Ayah sayang kepada kamu. Contoh begitu. Mak sayang kepada kamu. Sembahyang rajin-rajin, mengaji rajin-rajin, doa rajin-rajin, jadi orang baik. Kita cakap dia direct. Hati ke hati, face to face. Semuka. Sebab ini telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz. Nabi kata, ini uhibbuk, oleh kerana aku sayang kepada kamu, wa qul kulli dubura salatin, jadi kamu katalah setiap kali lepas sembahyang doa yang aku hendak bagi kepada kamu ni. Sebab aku terlalu sayang kepada kamu ya Muaz, aku nak bagi satu doa kepada kamu. Bila tanpa sayang ni, dia nak bagilah satu hadiah. Kalau kita ni, kalau sayang pada seorang, bagi hadiah. Rasulullah bila sayang pada sahabatnya, dia akan bagi satu doa. Doa apa? Pendek saja. Bacalah setiap kali selepas kamu sembahyang. Ya Muaz, baca. Lepas kali kamu sembahyang, kau baca ini. Doa sayang Nabi kepada Muaz, Nabi baca. Nabi bagi. Ini doa Nabi sayang dekat Muaz. Kadang-kadang kita pun duk baca, kadang-kadang guru baca, kadang-kadang orang lain pun duk baca, kita dengar. Itu doa dia ambil pada Rasulullah SAW yang diberikan kepada Muaz. Apa dia doa dia bunyi dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca lepas sembahyang fardu pun boleh. Elok selepas sembahyang fardu lah. Dan sembahyang sunat pun boleh. Wahai Allah, bantulah saya. Kita minta bantuan kepada Allah. Kerana apa yang hendak kita minta bantuan ini, kerana apa kita minta bantuan kepada Allah? Kerana hendak zikrika, kita hendak bantuan kepada Allah, bagi tolong aku ingat kepada kamu ya Allah. Zikrika, bantulah aku atas nak ingat kepada kamu. Tolong aku, bantu aku. Bantu aku dalam aku nak mengingat kamu ni. Ya Allah, tolonglah aku. Bantulah aku untuk mengingati kamu. Untuk kami berzikir kepada kamu. Mulut saya hendak berzikir kepada kamu. Tolonglah ya Allah, bantulah kami ya Allah, supaya mulut kami dapat berzikir kepada kamu. Hati saya nak ingat kepada kamu. Bantulah saya ya Rabb. Jika sekiranya kamu tidak bantu saya, maka saya tidak boleh buat apa. Kalau Allah tak bantu kita, kita tak boleh nak buat apa. Segala apa yang kita buat ni atas bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai orang yang jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bantu dia, walaupun sudah tua,
Masih dia tak dapat mengingati Allah dengan sebenar, dengan hakikat yang sebenar. Bukan kata dia tak ingat Allah, itu ingat. Tapi tak mengingati Allah dengan hakikat yang sebenar, yang Nabi kehendaki dengan usianya yang telah tua. Bahkan ada di kalangan orang tua yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Masih ada. Karena itu Nabi ajar kepada Muaz, Sayyidina Muaz, minta bantuan kepada Allah agar Allah bantu dia, bantu kita. Supaya kita ingat kepada Allah. Bila Allah bantu kita, insya-Allah lah, hati kita sentiasa akan ingat kepada Allah. Tak lupa. Sebab ada bantuan daripada Allah. Nasrun minallah. Pertolongan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta dalam Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau ya Allah kami sembah. Nasta'in, kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, akan Dikau lah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, akan Dikau lah ya Allah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah. Jalan yang lurus ni jalan mana? Yang kata jalan yang lurus ni, jalan mustaqim ni jalan yang mana? Jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yang kata jalan yang lurus itu jalan yang Allah tunjukkan kepada siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah berikan kepada mereka, an'amta alaihim, nikmat atas mereka. Jalan yang Allah berikan kepada orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang Allah murkai ke atas mereka. Siapa jalan yang Allah beri nikmat kepada mereka? Dikatakan, ditafsirkan dengan ayat yang lain, allazi an'amta alaihim minan nabiyyin. Di kalangan yang Allah beri nikmat itu adalah di kalangan para nabi, siddiqin, para siddiqin yang membenarkan cakap nabi, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang soleh. Itu jalan yang benar. Jalan yang Allah beri nikmat, itulah jalan yang orang yang Allah beri nikmat. Kita ikut jalan tu. Kalau kita nak jalan yang Allah beri nikmat atas orang tertentu, kita ikut jalan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Wa ulaika rafiqa. Mereka sebaik-baik tempat untuk kita ikut. Contoh tauladan yang patut kita ikut. Allahumma inni ala zikrika. Zikir ini Imam Nawawi kata di dalam kitab Al-Azkar, termasuk juga ulama-ulama lain, dia ada dua jenis. Allahumma inni ala zikrika, ya Allah berilah pertolongan kepada kami supaya kami ingat kepada kamu. Dia ada dua jenis, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dan juga termasuk ulama-ulama yang lain. Yang pertama zikir mulut. Zikir mulut kita, suara kita. Sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya yang patut disembah melainkan Allah. Itu pun zikir, itu zikir. Itu malah ingatlah tu. Itu salah satu zikir. Zikir itu zikir mulut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pun satu zikir. Dan boleh kita buat. Yang kedua, zikir hati. Dia tak bunyi dengan mulut, tapi ingat kepada Allah, zikirlah hati. Kadang ada setengah orang jari dia bergerak. Mulut dia tak bunyi pun, kadang-kadang dia sembang dengan orang, berbual dengan orang. Tasbih berjalan. Ada pernah tengok? Tasbih berjalan. Pegang tasbih tu berjalan. Tapi sembang. Berbual dengan kita. Ada orang tertentu. Kerana hati dia tu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak sembang dengan orang tu, lagilah sambil duduk di rumah tu,
pegang tasbih. Mulut dia tak sebut apa-apa. Mana hati dia zikir tu, zikir hati. Boleh juga. Itu pun dikatakan zikir juga. Imam Nawawi kata yang terbaik sekali ialah mulut sebut, hati ingat. Itu yang paling baik, kata Imam Nawawi. Mulut kita sebut la ilaha illallah, hati kita ikat tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut membunyikan suara, hati mengingatkan makna. Jadi dia serentak datang dua. Itu lebih baik, kata Imam Nawawi. Tadi pun tak apa juga. Wahai Allah, bantu saya dengan rendah hati. Sebagai hamba-Mu, minta bantulah kami. Bagi kami mengingati-Mu. Kemudian apa lagi? Zikir. Tadi zikrika. Minta Allah SWT bantu kita ingat kepada zikir kepadanya, ingat kepadanya. Yang kedua, wa syukrika. Bagi kita, wa syukrika adalah syukur kepadamu, ya Allah. Bagi kita merayu lagi, bantulah saya ya Rabb bagi mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Ya Rabb, wahai Tuhan, bantulah saya ya Rabb bagi saya mengingati nikmat yang telah Engkau berikan kepada saya ya Rabb. Sesungguhnya Engkau ya Rabb telah beri nikmat kepada kami terlalu banyak. Malah Allah telah beritahu dalam Al-Quran, jika kamu nak sebut serta hitung, kamu tidak mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia. Apa nama ayat tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, la tuhsuha, kamu tak akan terhitung. Tak mampu nak hitung. Kalkulator yang ada tak akan mampu menghitung. Dan segala bentuk yang boleh menghitung tak dapat menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada kecil sampai kita hidup sekarang ini. Sampai saat ini. Tak dapat nak hitung. Sebab itu kita bantulah aku ya Allah supaya dapat aku bersyukur kepadamu. Ulama menyebutkan nikmat Allah terlalu banyak. Tapi mereka merumuskan nikmat yang bernilai ada 3. Nikmat Allah banyak, tak terhitung. Tapi mereka simpulkan yang paling bernilai ada 3. Ni'matul ijaj. Yang satu ni ni'matul ijaj. Nikmat apa? Nikmat Allah wujudkan kita. Jadikan kita sebagai manusia. Itu satu nikmat. Di dalam banyak-banyak makhluk yang dia cipta, dia pilih kita jadi manusia. Itu dipanggil ni'matul ijaj. Kita patut bersyukur. Dia kuasa menjadikan kita kambing kah, lembu kah, pokok kah, ikan kah, unta kah, kuda kah. Dia boleh buat dulu ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dia pilih kita jadi manusia. Serta telah dibekalkan kepada kita dengan bermacam-macam nikmat, bermacam-macam nikmat yang lain, iaitu nikmat akal fikiran. Bukan otak, otak tu ada, tapi nikmat akal fikiran, bukan nikmat otak semata-mata. Kalau nikmat otak semata-mata, haiwan pun ada otak. Ni nikmat akal fikiran, itu nikmat yang paling besar yang ada tubuh dalam diri kita. Yang nikmat Islam dan iman itu nikmat paling besar. Tapi antara anggota-anggota ni, nikmat akal fikiran yang boleh fikir. Bukan nikmat otak tak. Jika sekadar otak,
Maka otak lembu, otak kerbau lebih besar. Lebih besar dari otak manusia. Bahkan orang berebut nak makan lagi kalau sembelih. Otak. Otak lembu, otak. Kalau sembelih korban tu, otak makan. Sampai tahu tu. Kalau nak fikir tentang otak. Tapi manusia ni kelebihan dia ialah akal fikiran. Otak haiwan nak beli kena timbang. Sekilo berapa ringgit, berapa puluh ringgit. Sedangkan kita timbang mau tidak berat mana pun. Tetapi haiwan walaupun timbang otak dia besar macam mana pun, dia tidak ada akal. Kita diberikan akal fikiran. Karena itulah kita menjadi mukallaf. Kita menjadi orang yang dibebankan dengan hukum. Haiwan tadi tak dibebankan dengan hukum. Halal, haram. Tak ada budaya. Macam kambing duk makan pokok tu. Dia tak duk maki dia. Dia bukan ada akal fikiran. Dia tak ada dosa pahala, tak ada. Dia pergi ke mana pun dia pergi, ikut dia melangkah lah. Sebab dia tidak ada akal fikiran. Dia tidak ada malu. Dia tidak ada malu. Sebab dia tidak ada akal fikiran. Tapi kita duk maki dia. Maki saja yalah. Dia bukan tahu apa. Dijadikan kita sebagai manusia, sebagai mukallaf, untuk dituntut melakukan ibadat, untuk berbuat baik. Sebab tu Allah jadikan pada kita, dibekalkan dengan akal fikiran. Supaya dituntut kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Dijadikan kita sebagai manusia dengan Allah bekalkan dengan akal fikiran, Allah menjadikan kita boleh berlari di atas bumi. Kita boleh berlari di atas bumi. Tapi kita bukan kuda. Kita bukan kuda. Tapi dengan akal fikiran kita boleh berlari di atas bumi. Lari kadang-kadang kekuatan dia tu boleh potong kuda. Sebab apa? Dia naik kenderaan. Kita kata berlari dengan naik dapat menuju kereta, naik kereta laju lah. Dengan akal fikiran manusia ni, kita manusia ni boleh potong kuda tu. Dengan kita naik kereta yang laju tadi ni. Sebab apa? Dengan akal fikiran kita boleh fikir. Allah bagi. Allah ciptakan, boleh mampu manusia menciptakan sesuatu. Kita boleh melawan kuasa kuda tadi, segi larian dia. Kalau nak lari dengan dengan jasad kita ni, dengan diri kita yang asal ni, tak boleh. Tapi dengan akal fikiran manusia mampu. Kita duduk dalam kereta dengan aircon. Duduk dalam kereta dengan aircon lagi, contoh. Terbang di angkasa. Kita boleh terbang di angkasa. Kita bukan burung. Tapi boleh terbang. Sebab apa? Allah bagi akal. Kita boleh naik kapal terbang. Itu terbang di angkasa lah tu. Burung, dia boleh terbang. Sebab ada sayap. Manusia tak ada sayap, tak boleh terbang. Tapi mampu kita. Boleh naik, kita boleh pergi ke udara. Dengan akal fikiran. Dalam masa yang sama, sekejap masa saja dengan akal fikiran tu, dengan kita boleh cipta sesuatu tu, boleh sampai ke Mekah dalam beberapa jam saja. Dalam beberapa jam, berbelas jam saja, boleh sampai ke Mekah. Kita boleh berenang di laut. Tapi kita bukan ikan. Kita bukan ikan. Boleh berenang di laut. Orang menyelam ke laut, tengok. Sampai ada ke dasar laut. Mencari mutiara-mutiara di bawah laut. Dia bukan ikan. Ikan dia tak payah macam kita manusia. Dia boleh pergi ke tempat. Nama itu, apa nama tabiat dia. Allah bagi cipta dia begitu. Tapi manusia yang ciptanya duduk di atas darat, hidup di atas darat, dia mampu pergi ke laut tu, boleh cari apa yang ada di laut tu.
Sebab apa dia boleh buat? Sebab dia ada guna akal fikiran. Nak menaiki kapal ke mana-mana saja. Sebab apa? Allah mencipta manusia dengan akal fikiran yang Allah kurniakan. Itulah nikmat yang bernilai yang Allah bagi kepada manusia. Jika Allah jadikan kita haiwan, bayangkan. Mungkin kita disembelih musim raya haji. Lalu takdirkan Allah jadikan kita lembu. Musim raya haji, musim kenduri kahwin. Kalau kita ni gemuk elok, sihat elok, cukup umur, orang beli kita, orang sembelih. Tambah-tambah bulan musim raya haji tak lama hari ni. Karena kita manusia, kita yang menyembelih mereka. Kita makan. Dan menjadi rezeki kepada kita pula. Kita sembelih lembu tadi, jadi rezeki kepada kita pula. Sebab kita manusia. Sebab kita bukan Allah ciptakan lembu. Sebab apa? Itu kelebihan Allah bagikan kepada manusia. Nikmat yang kedua yang menilai disebut ni'matul imdad. Ni'matul imdad. Satu hak tadi ni, hak pertama ni'matul ijad. Yang kedua ni'matul imdad. Satu nikmat yang Allah beri kepada kita kelengkapan bagi meneruskan kehidupan. Sesungguhnya kita bukan sekadar dicipta sebagai manusia. Bukan sekadar kita ni dicipta sebagai manusia. Tetapi diberikan segalanya kepada kita sebagai manusia untuk hidup sempurna. Makanan, udara, semuanya Allah berikan bagi kelengkapan hidup kepada manusia. Allah bagi kelengkapan untuk kehidupan manusia, untuk kesenangan, keperluan manusia. Bumi dan langit, segalanya bagi kita manusia, bagi meneruskan kehidupan di dunia ini. Kita yang hidup lama, sudah banyak nikmat Allah yang Allah bagi, yang kita dapat, yang kita lalui, yang kita ambil. Hitung umur seseorang tengok. Kalau umur 50, 60, 70, berapa banyak dah nikmat udara yang dia sedut. Berapa banyak dah air yang digunakan untuk dia mandi. Banyak. Nak hitung nikmat Allah ni banyak. Sebab itulah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bantulah aku untuk syukur. Aku suruh syukur kepadamu ya Allah. Bantulah aku. Tidak aku akan lupa. Aku jadi seorang yang pelupa tentang syukur kepadamu. Sekat terima kasih tak jadi. Syukur. Syukuri nikmat Allah. Menggunakan nikmat Allah bagi meneruskan kehidupan kita. Jika kita tidak sihat, ambil ubat contoh. Semuanya kesembuhan itu diizinkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ingat, ada satu nikmat lagi yang paling mahal daripada dua nikmat tadi. Ada satu nikmat yang paling mahal daripada nikmat yang dua tadi. Saya beritahu ada tiga nikmat. Ada tiga nikmat yang disimpulkan oleh ulama. Satu nikmat ijaj. Yang kedua nikmat imdad. Yang ketiga yang paling mahal, nikmat yang ketiga inilah, iaitu nikmat irsyad. Nikmat agama. Nikmat iman. Nikmat Islam. Nikmat ihsan. Yang ini Allah tidak bagi pada semua. Allah tak bagi pada semua orang. Nikmat yang hak dua tadi, Allah bagi pada semua orang. Nikmat menjadikan manusia. Semua yang tak kira Islam tak Islam, sama ada dosa tetap dosa. Itu nikmat yang Allah bagi kepada mereka kerana menciptakan mereka sebagai manusia. Kalau orang yang bersyukur, dia bersyukurlah. Dia terima kasihlah kepada Allah. Semua manusia tak kira apa bangsa sekalipun, patutnya dia bersyukur sebab Allah jadikan mereka manusia. Semua tu nikmat tu Allah bagi belakang. Orang tak beriman pun dia bagi, orang Islam pun dia bagi, tak Islam pun dia bagi. Kerana diciptakan sebagai manusia. Nikmat yang kedua, nikmat imdad, kelengkapan udara, dan segala makanan dan segala keperluan untuk kehidupan manusia ini
Semua orang boleh dapat. Usaha je. Allah bagi. Tanpa mengirakan bangsa, agama, beriman, tak beriman, semua Allah bagi nikmat tu. Tetapi nikmat ketiga ini Allah hanya bagi kepada nikmat al-irsyad ini, nikmat agama ini, nikmat iman dan Islam, ihsan, hanya Allah tak bagi semua. Allah tak bagi semua, hanya Allah bagi kepada orang yang terpilih saja. Semua kita boleh lihat, boleh pandang. Benda-benda kebaikan juga semua orang suka. Benda-benda baik ni semua orang suka. Berapa banyak orang menjadi tetamu. Benda-benda baik ini bukan semua orang suka. Berapa ramai orang yang menjadi tetamu Allah. Ketika mana musim haji contoh kan. Dia ada kewangan yang cukup. Dia ada duit yang cukup. Dia tidak ada lagi bebanan hutang. Dia tidak ada lagi tanggungan-tanggungan yang lain. Duit dia banyak. Tapi dia tak pergi lagi. Sebab dia tak dijemput oleh Allah Ta'ala lagi. Dia sanggup pergi tempat lain lagi. Dia sanggup pergi ke tempat negeri-negeri lain lagi. Pergi Hawaii mana tu. Sebab apa? Sebab Allah tak bagi lagi peluang kepada tu nikmat irsyad. Nikmat keimanan, kelazatan iman. Allah tak bantu dia untuk nak ingat tu. Semua benda-benda kebaikan ni, hati kita ni tak apa nak suka. Hati manusia. Sebab itulah ada hadis mengatakan bahawa syurga ini dikelilingi oleh benda-benda yang hati tak suka. Minta maaf jika saya silap minta maaf. Dan syurga pula dikelilingi, dan neraka pula dikelilingi oleh hati yang orang suka. Neraka ni dikelilingi oleh hati orang yang mudah terikat, mudah seronok. Tempat kelab malam, tempat judi, semua hati suka nak pergi tu. Suka nak pergi. Tengok tempat-tempat hiburan malam-malam. Baik tak tidur pun dah. Sebab hati suka. Dia sanggup membelanjakan duit yang banyak untuk nak mencari hiburan. Untuk melakukan segala bentuk maksiat. Padahal kuliah-kuliah tak kena duit pun. Tempat-tempat yang mengaji tak kena duit pun. Orang tak pergi. Sebab hati tak suka lah. Tak minat. Syurga ni dikelilingi oleh perkara-perkara yang dia tak minat. Tutup aurat. Dia rasa panas, payah, resah, pakai tak selesa. Kalau buka semua tu, berasa lapang. Tu. Benda yang baik ni memang hati dia tak apa nak cenderung. Hati manusia ni. Tabiat dia. Macam-macam lah. Lain-lain lagi. Ribanya, judinya. Macam-macam lah. Kan? Sebab tu syurga ni dikelilingi oleh perkara hati-hati yang tak suka di dunia ni. Neraka dikelilingi oleh hati yang suka. Suka nak buat. Mudah sangat. Cepat kalau kata nak pergi tempat kelab malam tu, kaki langkah cepat. Sebab hati suka. Allah bagi kita nikmat iman untuk memperkukuhkan iman. Allah bagi kita nikmat iman untuk memperkukuhkan keimanan. Nikmat Islam, menguatkan Islam. Memperbetulkan akhlak kita seperti mana akhlak yang telah diberi serta ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat irsyad ni, satu nikmat yang berharga. Amat mahal. Dengan nikmat irsyad inilah kita akan bertemu dengan Allah.
Dengan nikmat yang ketiga inilah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senang dalam kubur. Bukan dengan sebab nikmat yang pertama tadi, bukan dengan sebab nikmat yang kedua tadi, tapi dengan nikmat yang ketiga, itu nikmat irsyad, nikmat petunjuk daripada Allah. Kita dapat petunjuk, hidayah daripada Allah, Islam, iman, ihsan. Dengan nikmat inilah kita akan senang dalam kubur. Dengan nikmat inilah kita akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat inilah, nikmat yang pertama yang akan dijadikan, bukan nikmat yang pertama. Manusia ini bukan dengan nikmat yang pertama tadi dijadikan kita sebagai manusia, maka kita mendapat kelebihan-kelebihan itu. Tidak. Nikmat irsyad itu nikmat yang Allah pandang. Karena menjadi manusia, sekadar menjadi manusia belum tentu dijanjikan syurga. Sekadar dijadikan manusia yang awal tadi, iaitu nikmat ijad, belum tentu. Nikmat ijaz, nikmat dijadikan manusia, belum tentu boleh bawa kita ke syurga. Tetapi kalau dengan nikmat irsyad, dia boleh membawa kita ke syurga. Jika kita melakukan perkara yang bertepatan dengan agama, Allah menjanjikan kita untuk dapat syurga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan iman, dengan ihsan. Sebab itu iman, ihsan kita kena pelihara. Bukan dengan sebab kita jadi manusia kita boleh masuk syurga, tidak. Begitu juga bukan dengan nikmat yang kedua tadi. Segala Allah bagi kemudahan udara, Allah bagi kemudahan apa semua makanan sebagainya. Belum tentu menjanjikan kita mendapat syurga. Belum tentu menjanjikan kita untuk dapat syurga. Tetapi yang menjanjikan kita mendapat syurga adalah nikmat agama, nikmat irsyad. Jaga elok-elok nikmat ini. Allah bagi nikmat sihat. Kita mati nanti habis nikmat sihat. Allah beri kesihatan kepada kita. Ya, kita jaga kesihatan. Memang kita wajib jaga kesihatan. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Allah sebut. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jaga diri kita, elok kesihatan. Tapi sekadar sihat saja, memang kita jaga sihat. Tetapi kalau sihat semata-mata tanpa kita isi dengan iman, kita mati nanti habislah nikmat sihat tu. Tak ada lah. Orang mati sihat lagi ke? Contohnya, orang kata dia tu mati tapi duduk sihat lagi dalam kubur. Ada? Tak ada. Orang tak kata begitu. Harta berguna kepada kita. Tapi apabila kita meninggal, dia akan jadi harta orang, akan diambil alih orang anak kita. Sebagai faraid ni, dijadikan sebagai faraid. Pangkat pun tak ada dah. Bila kita mati, pangkat yang kita dapat tu tak ada lah. Hanya jadi hiasan di dinding ataupun di almari gitu je lah. Tetapi iman akan terus kita bawa bagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Islam tetap kita bawa, terus kita bawa. Amalan-amalan yang baik terus kita bawa untuk ditimbang pada hari kiamat. Itu nikmat irsyad penting. Ihsan kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nikmat inilah yang kita akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bawa nikmat ini dengan keikhlasan, maka nanti kita akan dapat balasan syurga insya-Allah. Satu nikmat yang diidam-idamkan bagi setiap orang yang beriman. Orang yang beriman ni dia mati, dia berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dia nak syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wa minta jauh dari neraka. Di akhirat ada dua tempat saya tuju. Ada dua tempat je. Syurga, neraka. Syurga, neraka. Tak ada tempat yang lain. Tak ada pilihan ketiga, keempat. Tak ada.
Jadi orang yang beriman ni nak ke syurga, ya Allah, tempat yang elok, tempat yang tak boleh kita bayangkan. Jannatul Firdaus. Kalau kita baca daripada kitab-kitab Datuk Guru mengajar keadaan di syurga tu, ya Allah, seronok kita dengar. Tapi balik nilai dari kita balik, adakah layak aku masuk syurga ni, ya Allah, dengan imanku, dengan amalku. Dengan iman kita, dengan 24 jam Allah bagi satu hari 24 jam. Sehari semalam 24 jam. Kita beribadat kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah. Banyak mana? Daripada 24 jam tu. Sehari tu. Contohlah, kita tidur kata 8 jam. Kita bagi 3. 8, 16, 24. 3. Kita bagi 3. Tidur 8 jam. Lepas tu, kerja 8 jam. Duduk di rumah. Rehat 8 jam. Ibadat. Ya, tidur tu kita juga sebagai ibadat. Tak nafikan. Tidur pun kita niat ikhlas. Kita tidur untuk kelihatan. Untuk nak kuatkan badan untuk ibadat. Ibadat dikira ibadat juga. Tidur pun dikira ibadat. Jika kita baca doa. Tidur ni kita bukan niat apa. Tidur nak rehat. Esok aku nak buat ibadat. Nak buat kerja untuk cari nafkah. Dikira ibadat. Tapi dia kata kalau kita ibadat khusus. Dalam 24 jam tu. Berapa jam kita buat ibadat? Sembayang kita. Daripada 24 jam kita sembayang. Ada 10 jam. Tak ada. Satu waktu mungkin kita paling lah 10 minit mungkin. 10 minit. Itu pun panjang tu. Kadang-kadang ada orang sembahyang tak sampai 10 minit siap. Kita boleh 10 minit dengan zikir, dengan wirid, dengan doa. Kalau 5 waktu baru 50 minit. Daripada 24 jam, 10 hanya 5 sejam. Sejam kita guna untuk ibadat khusus. Sejam daripada 24 jam. Makan kita pun, kalau kita makan pun kadang-kadang sehari bercampur. Makan petang, makan pagi, malam. Dekat sejam juga. Tidur kita 8 jam. Jadi dengan ibadat kita yang sedikit tu, kita fikir dengan syurga, ya Allah. Kalau tanpa rahmat Allah, kita rasa macam tak layak. Tak layak. Ada satu Imam Syafi'i. Tak siap saya, Imam Syafi'i kata, Ilahi lastu lil firdaus si ahlan wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, Imam Syafi'i, penulis kitab, seorang yang wara', imam mazhab, dia pun jadi mengatakan dia tak layak masuk syurga. Ilahi lastu lil firdaus si ahlan wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, aku tidak layak untuk memasuki syurgamu, ya Allah. Tapi aku takut nerakamu, ya Allah. Kalau aku tak pergi pada syurgamu, aku takut api nerakamu, ya Allah. Oleh itu terimalah taubatku, ya Allah. Dia sendiri pun rasa tak layak nak masuk syurga dengan amalan dia tu. Itu Imam Syafi'i. Kita tak sampai peringkat tu. Jadi dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah, walaupun kita buat amalan setakat yang wajib-wajib ni, yang sikit-sikit ni, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan irsyad, tadi dengan sifat irsyad, insya-Allah Allah akan beri kita kedudukan yang baik. Kot ada orang tanya kita, syukur itu apa makna? Syukur itu apa makna? Kot ada orang tanya kita, syukur itu apa makna, Ustaz? Syukur itu apabila nak makan nasi, kita baca Alhamdulillah, baca doa. Selepas makan, baca doa lagi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Tu antara kita syukur tu sebelum makan.
Lepas makan, alhamdulillahillazi ahyana ba'd, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa juga, doa lepas makan lah tu. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi manusia kebanyakan bukan sini lah, bukan sini, saya tuju umum. Bukan orang sini, bukan kita kita sebut orang lain, negara-negara lain. Kebanyakan makan tu dia baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, baca doa. Suruh anak baca doa. Ada majlis, suruh ada ustaz baca doa. Atau orang tertentu baca doa. Tapi bila selesai makan, tak ada majlis untuk baca doa. Pakat-pakat pergi begitu ya. Tak apa, tak salah. Tapi kita sendirilah yang kena baca alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah bagi aku makan, aku kenyang ni. Dan jadikanlah aku jadi orang yang di kalangan orang muslim. Syukur kepada Allah. Cukupkah sekadar itu? Adakah cukup sekadar kita baca doa sekadar itu? Kita pergi lagi. Adakah cukup setakat doa kita baca doa sebelum makan dan selepas makan? Adakah cukup sekadar itu? Doa sebelum makan memuji kepada Allah. Syukur ini ialah kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita bagi tujuan mengabdikan diri kepada Allah, bagi tujuan untuk kita menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk beribadat kepada Allah. Itu syukur yang sebenar. Kita makan benda yang sedap supaya badan kita sihat. Apabila badan kita sihat, kita sihat tu kita nak kesihatan kita nak guna untuk apa? Untuk nak mengabdikan diri kepada Allah. Sebab bila badan sihat ni nak ibadat pun mudah. Kita ada kekuatan. Itu nikmat syukur yang sebenarnya, bukan makan sedap saja. Orang tu yang king sedap mah. Habis dekat tu. Kita minta badan kita sihat ni supaya kita dapat menikmati. Bila badan sihat ni, kita kuatnya sihat ni, kita senang nak buat ibadat. Tak terganggu. Tak semput-semput. Jika Allah beri pada kita sihat, di waktu pagi kita baca alhamdulillahillazi ahyana. Kita bangun bangkit pagi, kita baca apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan aku pagi ini setelah aku mati semalam. Dan kepadamu lah nanti aku akan kembali. Itu ucapan syukur. Cukupkah sekadar itu? Kita pergi lagi, adakah cukup sekadar itu? Apa kita nak buat dengan kesihatan, dengan kesihatan yang Allah berikan kepada kita pada pagi itu? Kita syukur Allah bagi kita hidup dengan sihat. Apa kita nak buat dengan kesihatan kita itu? Yang kata syukur itu ialah kita gunakan nikmat kesihatan itu bagi tujuan untuk mengibadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk kita bekerja perkara yang halal. Kita pergi mengajar, kita pergi bekerja ke bendang atau kita berniaga dengan perniagaan yang halal, perniagaan yang tak melanggar syarak. Tambah menjadi guru ni untuk nak mendidik manusia, menjadi insan yang berguna. Ini tugas guru, mengeluarkan kegelapan, mengenalkan diri seseorang itu kepada kehidupan dunia yang sebenar, yang mengikut acuan yang Allah kehendaki. Macam kita dulu dah tak tahu apa-apa, masa kecil dulu. Tapi guru yang mengajar kita, lama-lama kita kenal kehidupan ini. Dengan ilmu-ilmu agama, tambah lagi dengan ilmu agama, kita kenal siapa Tuhan kita. Dengan ilmu sains, kita tahu apa-apa yang ada kaitan dengan perubatan ke, dengan teknologi yang ada ke, dengan peredaran masa, dengan pusingan jam bumi ini, bentuk bumi ini, semua itu sains. Peredaran cuaca itu ilmu sains. Matematik tambahlah lagi, mengira, untuk mengira.
Nak tengok jam nak sembahyang pun kena kira dulu jam, tengok jam pukul berapa. Itu ilmu yang Allah berikan. Ilmu yang Allah berikan. Badan yang sihat itu kita gunakan untuk tujuan untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Kalau sihat saja tak untuk mengabdikan diri kepada Allah, Allah tak pandang. Allah tak pandang. Sebab tujuan yang Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kamu wahai jin dan manusia kecuali untuk illa liya'budun, untuk menyembah aku. Kalau saya saja nak buat untuk kamu nak suka-suka, itu bukan tujuan aku cipta kamu. Kalau saya saja aku buat untuk kamu nak sonok-sonok dunia ni tanpa mengerti aku, itu bukan tujuan aku cipta kamu. Tapi kalau kamu nak sonoklah. Allah bagi. Bukan Allah turun ambil nyawa dia, tak. Silakan. Terpulang kepada kamu. Tapi tujuan kamu, aku cipta kamu untuk mengabdi daripada aku. Dan kamu akan kembali kepada aku. Ini Allah beri peringatan. Allah beri peringatan. Marilah kita beramal dengan doa ini. Doa apa? Doa yang Allah ajar. Doa yang Allah ajar kepada Muaz, kita amalkan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sayang kepada umat dia, dia bagi doa. Kita sayang kepada anak, kita beli motor dan sebagainya. Apa anak-anak tu kita bagilah. Dia sayang kita kepada anak. Nabi dia sayang kepada sahabat, dia bagi doa. Doa yang Nabi bagi ini adalah bagi melahirkan seorang hamba yang mencintai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa. Itu yang Allah hadiahkan kepada orang yang disayang. Bagi doa supaya orang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dia kasihi oleh Allah. Kita mohon, kita minta Allah bagilah apa yang kepada kita. Segala Allah tunaikan permintaan kita, apa yang kita minta itu. Kenapa kita minta kepada Allah? Kenapa kita minta kepada orang? Kenapa kita tidak minta kepada manusia? Kenapa kita berdoa kepada Allah? Sebab segala apa yang kita doakan kepada Allah itu tidak ada kepada manusia. Kita mohon kepada Allah keampunan. Manusia tak ada keampunan tu, tak ada. Sifat pengampun tu tidak ada pada manusia. Sebab tu kita berdoa kepada Allah. Kita minta doa untuk kita sihat. Sifat beri kesihatan itu ada pada Allah, bukan ada pada manusia. Syurga tidak ada pada manusia, hanya kepada Allah. Sebab itu kita doa kepada Allah. Kita minta kepada Allah, kita doa kepada Allah sebab benda ni tak ada pada manusia. Sebab itu kita jangan jadi orang yang malas nak doa. Malas nak doa. Kemudian kita doa kepada Allah ni sebab Allah suka mendengar suara hamba-hambanya meminta kepadanya. Allah suka. Manusia dia tak suka kita minta banyak-banyak kat dia. Tak suka. Setiap hari main rumah kita minta duit, lama-lama kita pun tutup pintu. Allah suka. Lagi banyak minta kepada Allah, seorang tu minta kepada Allah, lagi Allah suka. Manusia sekali minta dia bagi, 2 kali dia bagi, 3 kali dia bagi, 4 kali dia mula. Dia berasa apa kau ingat ni? Gitu. Sebab itu kita perlu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu apabila kita berdoa, 2 benda saja yang perlu kita minta.
dua benda ia sahaja secara automatik yang kita minta. Sebab kita berdoa kepada Allah tu secara automatik ada dua benda yang kita tersematlah hati, sebab Allah, benda yang kita minta tu ada kepada Allah. Benda yang kita minta tu setiap kali sembahyang tu ada kepada Allah dan tak ada kepada manusia. Sebab tu kita doa kepada Allah. Jangan kita berdoa pada manusia. Jangan kita berdoa pada makhluk. Jangan kita berdoa pada pokok. Jangan kita berdoa pada kubur. Mereka tidak ada apa-apa. Tidak boleh memberi apa-apa. Doa terus kepada Allah. Dulu zaman dulu dia sembah, tengok di pokok, dia menurun dia muja pokok. Kadang-kadang bila pokok besar tu dia kata, dululah orang tua cerita dulu, wallahualam. Pokok besar-besar tu, cucu nak minta lalu dia pergi kat pokok tu, dia minta hormat kat pokok tu lah kot. Kita cucu nak minta tumpang lalu. Cucu, dia sebut cucu. Bila dia dicucu pokok tu? Sampai tak tu percayaan. Kita doa-doa direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang ada di tangan kita ini hendak bergerak tidak boleh jika ianya jari yang ada di tangan kita ini, dia tidak, yang ada di tangan kita ni, jari ni, dia tidak boleh bergerak jika Allah tak izin. Ni jari yang duk menguat ni, dia boleh kaku, tak bergerak jika Allah tak izin, dia tak akan menguat. Kaki yang berjalan ini, jika Allah tak izin, dia tak boleh bergerak. Banyak orang yang ada jari tapi tidak dapat digerakkan. Banyak kalau pergi hospital ni macam-macam penyakit lah. Banyak ada orang yang kaki nak melangkah tapi tak boleh. Ada Allah uji. Ini semua kuasa Allah dan kita minta doa kepada Allah untuk penyembuhan. Bukan minta kepada makhluk. Tu minta kepada ahli-ahli perubatan tu boleh ke Ustaz? Atau ikhtiar. Nabi suruh ikhtiar. Boleh. Tapi bukan mereka yang menyembuhkan. Mereka ikhtiar. Tapi carilah ahli perubatan yang bertepatan dengan Islam. Yang tak melanggar syariat Islam. Tapi bukan mereka yang menyembuhkan. Mereka ikhtiar dan dimakbulkan oleh Allah. Itu. Begitu juga doktor kita pergi, kita sakit. Pergi-pergi lega. Bukan dia yang menyembuhkan. Bukan ubat itu yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Jangan mulut kita menyebut, aku kalau tak pergi doktor tu kemarin, perasaan aku hari ni tak ada dah. Kalau aku tak pergi berubat kat doktor tu kemarin, perasaan hari ni aku mati dah. Teruk dah kemarin aku. Dia percaya kat doktor, dia percaya kat ubat. Dia, doktor itu sekadar ikhtiar. Ia nak menyembuh ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah kita kena jaga. Tak salah kita berubat. Kita minta kepada Allah kerana Allah boleh beri semua benda yang kita nak ada kat dia. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah iza ahabba 'abdan ibtila liyasma'a tadarru'u." Inna Allah iza ahabba 'abdan ibtila liyasma'a tadarru'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika dia sayang pada seorang hamba itu, dia akan uji hamba itu. Bila Allah sayang pada seorang hamba itu, Allah akan uji hamba itu, kata Nabi. Ibtila, akan uji. Kerana Allah nak mendengar suara hamba itu merayu kat dia, mengadu kat dia. Sebab waktu sihat ni kadang-kadang Allah tengok dia tak pernah nak ingat kat aku. Bila sakit tu, Allah, duk berlimut dalam kain selimut tu, Allah, baru nak pegang tasbih.
Allah suka. Allah suka. Nak dengar suara hamba dia tu menyebut nama Allah. Allah uji cara tu jelah. Itu sakit tu, sebab tu sakit tu jangan kita anggap sebagai jika kita redha dengan sakit tu, dia menghilangkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita. Jika kita redha, jangan tak redha. Walaupun apa sakit kita redha. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Apa yang penting ialah apa yang kita buat, kita ikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah berikan kita sihat, kesenangan, kita bersyukur kepada Allah. Jika diberi kesenangan, kita sedekah, kita wakaf, kita sumbang, kita syukur. Dan jika ditimpa oleh bala, ujian oleh Allah, wa in asabatuhum darra, jika ditimpa ujian serta bala, kita bersabar. Ini sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin ni dia sabar, dia syukur dan sabar. Sebab itu Allah menjadikan manusia ini makhluk yang berpasangan. Lelaki, perempuan. Sihat, lawan dia sakit. Siang, malam. Syurga, neraka. Dunia, akhirat. Jantan, betina. Kita pun kena ada dua juga. Yang pertama, syukur. Alhamdulillah. Bangun pagi, syukur. Alhamdulillah. Kemudian, syukur lawannya apa? Kufur. Tak ingat kepada Allah, kufur. Jadi kita nak pilih yang mana? Pasangan yang mana kita nak pilih? Oleh itu, ingatlah. Sekali lagi saya ulang untuk diri saya. Apa yang Allah berikan kepada kita, syukurlah. Dan rajin-rajinlah baca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Muaz. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Supaya Allah bantu kita dalam kita nak mengingati Allah, nak zikir kepada Allah, nak ingat kepada Allah, dan memperbaiki ibadat kita. Nak memperbaiki ibadat kita semakin hari semakin baik. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah-mudahan. Memang yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak baik itu adalah daripada kelemahan, kedaifan, kejahilan yang ada pada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ahli keluarga kita sentiasa hidup dalam keadaan aman, tenang dan jauhi dari segala penyakit. Diberi segala kemudahan, dimudahkan segala urusan, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.